Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS edisi 6 Februari 2023. Saya Salasia Safian. Kita ikuti antara paparan utama malam ini. Kerja Pembangunan dan Penambahbaikan Lebuh Raya Pan Borneo LBP Fasa 1 Simpang Pantu ke Batang Serang yang melibatkan Seksyen Bukit Bangunan akan siap menjelang November ini. Syarikat Pemaju Perumahan diminta untuk memasukkan fasiliti taska dan tadika dalam pelan projek mereka. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi optimis dengan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung pemotongan peruntukan pembangunan untuk ahli parlimen. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia SMART digerakkan ke Turkiye bagi membantu usaha mencari dan menyelamat SAR mangsa gempa bumi di Turkiye. Lebih daripada 500 nyawa dilaporkan terkorban dan ribuan lagi cedera dalam kejadian gempa bumi besar berukuran 7.8 magnitude yang melanda tengah Turkiye dan barat laut Syria pada awal pagi Isnin. Kerja Pembangunan dan Penambahbaikan Lebuh Raya Pan Borneo LPB Fasa 1 Simpang Pantu ke Batang Serang yang melibatkan Seksyen Bukit Bangunan akan siap menjelang November ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan projek tersebut dijadualkan siap pada Jun ini, namun kejadian tanah runtuh yang berlaku semasa kerja-kerja pembinaan menunjukkan keperluan untuk mengubah suai reka bentuk asal dan penambahan masa. Seksyen ini ada pernah berlaku semasa pembinaan, ada runtuhan yang earthfill, jadi ditukar kepada rockfill sekarang. Jadi yang itu juga agak besar juga volume rockfill embankment ini perlu dibina. Jadi buat masa sekarang kita difahamkan sebanyak mungkin 5% saja telah dibina dan akan memerlukan separuh ataupun 50% lagi untuk menyempurnakan segala-galanya rockfill yang diperlukan untuk seksyen ini. Tambahnya, kepentingan kerja-kerja penambahbaikan dilakukan adalah untuk menyiapkan Seksyen Bukit Bangunan dengan sebaiknya untuk memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna yang menggunakannya kelak. Selain itu, Nanta berkata projek itu mempunyai implikasi kewangan yang memerlukan kelulusannya pada sidang DUN akan datang. Ada terlibat implikasi kewangan dan tapi ini bukan masalah besarlah kerana yang keperluan untuk kita memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna itu yang lebih penting. Lebih-lebih lagi keselamatan. Ya, yang kita utamakan keselamatan pengguna di jalan raya. Implikasi keuangan saya difahamkan dia kurang daripada 100 juta. Jadi kita 70 juta. Kurang lebih sekarang ya. Ini kita akan mohon kelulusan di kabinet nanti. Beliau berkata demikian dalam sidang media Pembangunan dan Penambahbaikan Lebuh Raya Pan Borneo di Bukit Bangunan Seri Aman pada Isnin. Fokus projek LPB kali ini ialah di Seksyen Bukit Bangunan, Pakej Kerja Work Package Contract WPC 04 Persimpangan Pantu ke Jambatan Batang Serang sepanjang 91 km yang dibahagikan kepada dua seksyen iaitu Seksyen Bukit Bangunan dan Seksyen Seri Aman. Sehingga Januari 2023, prestasi pelaksanaan keseluruhan pakej kerja WPC adalah 90% dengan jangkaan siap keseluruhan pada November 2023. Syarikat Pemaju Perumahan diminta untuk memasukkan fasiliti bagi Pusat Asuhan Taska dan Pusat Bimbingan Kanak-kanak Tadika dalam pelan projek mereka. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah memaklumkan kemudahan tersebut amat diperlukan pada masa ini. Pada masa sama, beliau juga menggalakkan majikan membuka taska di tempat kerja sebagai satu usaha untuk memberi keselesaan dan kemudahan kepada ibu bapa yang bekerja. Sistem sokongan seperti ini yang sangat penting kepada ibu bapa, ya, terutama kalau kita nak pastikan terutama sekali yang wanita, ya, mereka dapat kekal bekerja.
sebab ada tempat di mana anak itu dapat diasuh dan dididik semasa mereka bekerja dalam persekitaran yang selamat dan diasuh dididik dengan penuh kasih sayang, dan juga asuhan dan didikan adalah berkualiti. Semua mereka ini adalah terlatih, terdiri daripada cikgu-cikgu yang terlatih. Itu syarat yang kita tetapkan, mesti terlatih dan mempunyai ilmu dalam perkembangan awal kanak-kanak ini. Ini sangat penting supaya mereka faham bila berdepan dengan anak-anak, mereka faham ini adalah satu proses, dan dengan itu dengan itu akan timbul kesedaran dan cara yang betul melayan anak-anak. Beliau ditemui selepas lawatan ke Taska dan Tadika Sedidik Semeriang pada Isnin. Mengulas lanjut, beliau berkata kementeriannya berhasrat untuk memastikan semua kanak-kanak di Sarawak mengikuti pendidikan awal kanak-kanak sebelum memasuki pendidikan formal Darjah 1. Kajian mendedahkan 98.86% daripada kanak-kanak yang memasuki Darjah 1 menghadiri pendidikan awal kanak-kanak sama ada di bawah kerajaan atau swasta. Pihaknya komited untuk memastikan setiap kanak-kanak di Sarawak menerima akses pendidikan awal. Pada masa sama, kementeriannya juga mempunyai polisi terbuka berkenaan kanak-kanak berkeperluan khas untuk diterima masuk Taska dan Tadika. Dana projek luar bandar MRP yang disalurkan kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK perlu digunakan sebaik mungkin bagi memastikan bantuan tersebut dimanfaatkan secara optimum. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya berkata urusan keluar masuk wang JKKK juga perlu direkodkan sebagai bukti bagi mengelak berlakunya ketirisan perbelanjaan. Peruntukan ini adalah untuk memastikan operasi JKK berjalan dengan lancar dan segala keperluan mereka untuk mengadakan aktiviti, mereka tak perlu datang memohon lagi, tetapi dengan peruntukan yang ada, mereka dengan mudah boleh merancang untuk melaksanakan program pada bila-bila masa. Sewaktu perjumpaan dengan JKK ini, saya juga meminta mereka agar menyediakan perancangan program tahunan di samping memastikan segala perbelanjaan itu direkod bagi memastikan ketulusan dan bagi mengelakkan ketirisan perbelanjaan. Terdahulu, beliau yang juga merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemureng telah menyampaikan geran projek kecil luar bandar MRP bernilai RM275,000 kepada 14 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung dan 2 Jawatan Kuasa Masjid di daerah Matu. Memberi peruntukan bagi JKK, membeli kemudahan-kemudahan perabot dan peralatan untuk digunakan oleh pihak JKK seperti kursi, meja, almari, TV, komputer dan mungkin juga peralatan untuk kegunaan penduduk kampung seperti kemah, kursi-kursi untuk mengadakan perhimpunan dan sebagainya. Tujuannya adalah bagi memastikan JKK dapat terus berfungsi membantu masyarakat di kampung dan di rumah-rumah panjang. Geran tersebut adalah bertujuan untuk jawatan kuasa terlibat mengadakan sebarang aktiviti yang boleh memberi manfaat kepada kampung masing-masing selain membantu dari segi membeli kemudahan baru. Beliau berkata demikian ketika dihubungi untuk mengulas lanjut mengenai program penyerahan geran MRP bagi kawasan Matu pada Isnin. Ahli Parlimen Tanjung Manis Yusuf Abdul Wahab berharap Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan semula pada 24 Februari ini akan terus memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan taraf sosioekonomi dan golongan sasar. Beliau juga berharap Sarawak akan mendapat peruntukan yang lebih besar dalam Belanjawan kali ini. Pada bajet kali ini kita mengharapkan lebih banyak lagi peruntukan, lebih banyak lagi projek yang akan datang ke negeri Sarawak lah. Terutama sekali dalam bentuk peruntukan untuk pembangunan. Kalau biasanya kita mendapat 5 bilion setiap tahun sebagai peruntukan pembangunan, pada kali ini kita mengharapkan lebih banyak lagi sebab negeri Sarawak merupakan negeri yang terbesar dalam Malaysia. Jadi masih banyak lagi projek-projek pembangunan yang kita nak buat di Sarawak ini supaya
kemajuan negeri Sarawak setara, sama taraf dengan kemajuan negeri di negeri-negeri di Semenanjung. Tambah beliau, dengan adanya peruntukan lebih untuk Sarawak, akan lebih banyak projek pembangunan rakyat dapat dilaksanakan. Pada masa yang sama, beliau juga mahu kerajaan komited melaksanakan projek pembangunan infrastruktur, khususnya di pedalaman dan luar bandar. Usaha itu katanya berupaya mengurangkan jurang perbezaan antara bandar dan luar bandar. Untuk kawasan Parlimen Tanjung Manis, di mana hampir 90% penduduk di kawasan saya adalah merupakan penduduk kawasan luar bandar. Jadi kita harapkan tumpuan juga diberi kepada projek-projek di kawasan luar bandar seperti infrastruktur, jalan, jambatan, bekalan air, bekalan elektrik dan juga telekomunikasi. Jadi supaya rakyat-rakyat di kawasan luar bandar pun dapat menikmati kemudahan-kemudahan yang terdapat di kawasan bandar. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Penutupan Program Pemimpin bersama Komuniti Sukan Rakyat Susur Jambu di Sarike pada Ahad. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi optimis dengan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung pemotongan peruntukan pembangunan untuk ahli parlimen yang dikurangkan daripada 3.8 juta ringgit kepada 1.3 juta ringgit. Katanya beliau terpaksa menerima ketetapan itu dan berharap peruntukan ini akan dipertingkatkan kerajaan dari semasa ke semasa. Sebagai seorang ahli parlimen atau wakil rakyat, khususnya berjaga kawasan luar bandar di Kapit yang sangat-sangat memerlukan dana yang secukup-cukupnya untuk kita membantu penduduk, bukan sahaja penghuni, yang tak penghuni pun kita bantu rakyat. Jadi kalau lebih besar lebih baiklah. Tapi apabila dikatakan akan dikurangkan, apakah daya, kita terimalah sebab kita pun dalam kerajaan yang collective responsibility, kita faham mungkin dari segi keadaan ekonomi semasa dan sebagainya. Tapi bagi saya boleh terima peringkat awal ini sebab ada juga kenyataan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata ambil ini dulu, nanti kita pertimbangkan, kemudian ada keperluan akan dipertimbangkan. Jadi I am an optimistic person. Saya berharaplah Yang Amat Berhormat akan memberi lebih nanti di penghujung tahun. Jadi saya tak risau sangat. Bagaimanapun, pada masa sama, beliau tidak menafikan tindakan tersebut sedikit sebanyak akan menjejaskan kualiti perkhidmatan dan bantuan kerajaan yang dapat disalurkan oleh wakil rakyat. Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Wilson Ugak Kumbong, menyifatkan pemotongan alaun pembangunan ahli parlimen tidak wajar dilaksanakan. Beliau berpandangan pemotongan peruntukan tersebut akan menjejaskan bantuan kebajikan kepada rakyat. Tambahnya lagi, peruntukan berkenaan bukan sahaja digunakan untuk tujuan pembangunan, tetapi turut diguna untuk menyelesaikan isu rakyat dengan segera. Justru beliau berharap supaya Perdana Menteri mempertimbangkan keputusan tersebut. Terdahulu, Anwar Ibrahim mengesahkan peruntukan pembangunan kepada ahli parlimen dikurangkan tahun ini sebagai langkah penjimatan keuangan negara. Utama berehat seketika, sekembali nanti. Cadangan pelan penjanaan semula lapangan terbang Subang yang disediakan Malaysia Airports Holdings Berhad telah mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Cadangan pelan penjanaan semula lapangan terbang Subang yang disediakan Malaysia Airport Holdings Berhad telah mendapat kelulusan Jemaah Menteri pada 2 Februari lalu selepas mengambil kira pertimbangan yang teliti. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook, pembangunan tersebut akan memberi fokus terhadap pembangunan ekosistem aero angkasa, penerbangan am dan lapangan terbang bandar. Luke berkata antara perubahan utama yang dicarangkan di dalam pelan tersebut ialah memperkenalkan semula penerbangan berjadual serantau menggunakan pesawat jet dan pesawat kargo di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Untuk mensasarkan
pasaran ataupun kumpulan penumpang bisnes ataupun kelas premium dengan memanfaatkan penuh kedudukan Subang Airport yang cukup strategik di tengah-tengah ibu kota. Penerbangan berjadual menggunakan pesawat propeller dan turboprop akan dikekalkan mengikut permintaan pasaran terhadap perkhidmatan tersebut. Di Subang Airport dijangka berterusan dan positif. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang pada Isnin. Tambah Lok, melalui pelan penjanaan semula lapangan terbang Subang, lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah mampu berubah menjadi sebuah hub penerbangan serantau dengan kapasiti maksimum seramai 8 juta penumpang setahun selain menjana ribuan peluang pekerjaan bernilai tinggi kepada rakyat Malaysia. Tambahan pula, ia akan memberikan rangsangan kepada rantaian industri pengangkutan udara dan industri aeroangkasa selaras dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai peneraju aeroangkasa di rantau Asia Tenggara menjelang tahun 2030. Lok berkata MAHB juga akan merangka seluruh pelan pembangunan semula lapangan terbang berkenaan merangkumi kos keseluruhan projek untuk dibentangkan kepada jemaah menteri sebelum suku pertama tahun ini berakhir. Secara amnya, ekosistem yang akan dibangunkan di lapangan terbang tersebut bakal melibatkan 7 komponen meliputi pusat industri aeroangkasa, pusat penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih, pusat penyelidikan dan pembangunan, operasi penerbangan am, operasi penerbangan bisnes, mobiliti udara bandar dan operasi penerbangan komersial serantau. Sementara itu, mengulas mengenai kerosakan struktur jejambat dan tiang yang retak berhampiran stesen transit aliran ringan LRT Bandaraya, Lok berkata beliau akan melakukan lawatan Rabu ini bagi meninjau sendiri isu terbabit. Itu saya akan buat tinjauan pada hari Rabu ni. Okay. Media sebelum ini melaporkan operasi perkhidmatan LRT Laluan Ampang mengalami kelewatan atas faktor keselamatan akibat penjajaran landasan yang bengkok berhampiran stesen bandaraya serta kerosakan struktur jejambat di kawasan berkenaan yang menyebabkan gangguan antara dua stesen iaitu stesen Masjid Jamek dan bandaraya bermula 27 Januari lalu. Satu jawatan kuasa khas ditubuhkan untuk menyelaras kutipan dana percetakan dan pengedaran sejuta Al-Quran ke seluruh dunia. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar memaklumkan jawatan kuasa tersebut akan diketuai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Setakat yang saya boleh maklumkan, kita baru bentuk jawatan kuasa dan jawatan kuasa inilah yang akan diketuai oleh JAKIM, akan melihat usaha-usaha ke arah mencari dana, kemudian pusat percetakan dan juga untuk mengagihkan Al-Quran tadi tu. Penubuhan jawatan kuasa itu merupakan rentetan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tindak balas terhadap pembakaran kitab suci umat Islam itu. Beliau ditemui selepas merasmikan Pelan Pembangunan Komuniti setempat Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM di Masjid Jamek Kampung Baru pada Isnin. Mengulas lanjut, Dr. Naim berkata YAPIM memilih Masjid Jamek Kampung Baru sebagai pilot projek untuk melaksanakan Pelan Pembangunan Komuniti bagi memperkasa komuniti setempat. Bertemakan perkasa ekonomi, pendidikan dan kebajikan ke arah kelestarian komuniti setempat, pelan pembangunan itu mampu membantu meningkatkan pendapatan dan menyediakan taraf hidup lebih baik. Isu liputan internet khususnya melibatkan kawasan pedalaman dan mutu perkhidmatan jalur lebar antara fokus dalam Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan 24 Februari ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, tumpuan akan diberikan kepada kawasan yang berpenduduk 3% termasuk pedalaman dan kampung orang asli. Untuk itu, beberapa teknologi semasa dipertimbangkan untuk digunapakai termasuk penggunaan sistem internet satelit. 3% ni untuk makluman merangkumi lebih kurang 3,000 kawasan, ya 3,000, dan jumlah penduduknya mungkin dalam 50 orang ke 100 lebih orang. Jadi dia bukan kawasan-kawasan yang ramai penduduk, tapi penting untuk kita libatkan dalam ekonomi digital. Jadi saya lihat ini satu yang akan diikhtiarkan. Ada beberapa perkara lain, contohnya masalah network sharing yang saya sebutkan, quality of service, ya mutu perkhidmatan.
Ini yang selalu dibangkitkan oleh semua pelanggan syarikat telekomunikasi, dan ini kita sedang saya telah arahkan pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk teliti dan diselesaikan menjelang hujung suku kedua 2023 sebelum hujung Jun. Beliau berkata demikian selepas beramah mesra dalam Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina kawasan Parlimen Lembah Pantai di Bangsar Kuala Lumpur pada Isnin. Tambah beliau mutu perkhidmatan yang setimpal dengan caj dikenakan harus menepati kemahuan pengguna. Katanya penyelesaian isu liputan internet ini bukan sahaja melibatkan runcit bahkan secara pukal. Bagaimanapun Fahmi menjelaskan segala perancangan ini tertakluk kepada pertimbangan Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2023 nanti. Berita utama berhenti rehat sekali lagi. Nantikan selepas ini. Tangisan bayi pada pukul 6 petang membawa kepada penemuan seorang bayi lelaki yang masih bertali pusat di bawah pangkin di tepi sebuah rumah tingkat bawah Perumahan Kondo Rakyat Kuala Ibai, Kuala Terengganu. Menjalankan kempen kesedaran secara berkala merupakan antara langkah terbaik dalam usaha meningkatkan kesedaran umum mengenai kanser. Presiden Sarawak Breast Cancer Group Support Datin Juriah Sulihan memaklumkan pihaknya mensasarkan satu kempen untuk setiap 2 bulan kepada masyarakat. This means that they are diagnosed late, whereas breast lumps can be detected early. So, our society carry out awareness campaigns as well as breast cancer screening activities at both urban and rural areas. We target one campaign every 2 months. Orang ramai pula berpendapat pendekatan melalui pendidikan dan dana yang disalurkan daripada kerajaan merupakan antara inisiatif terbaik yang perlu kerajaan dan badan bukan kerajaan lakukan dalam meningkatkan kesedaran terhadap kanser. Dari segi kerajaan, apa yang kerajaan boleh buat adalah dari segi polisi dan dasar lah. Kerajaan boleh buat dasar dan polisi yang memberi dana, memberi sokongan kepada kajian dan rawatan untuk kanser. Selainnya juga untuk pendidikan kanser. Dan dengan adanya dana ini, contohnya jika ada dana untuk pihak-pihak NGO, pihak-pihak NGO boleh melakukan pendidikan lah dan promosi tentang kesedaran kanser di kalangan masyarakat dan pelajar-pelajar jugalah dan juga orang awam. Banyak charity program semua dibuat dekat bandar. Lepas macam contoh running fund, lepas tu event macam minggu lepas ada event juga di dekat Plaza Merdeka. But kalau untuk luar bandar is very difficult sebab mostly saya dapat contoh benda tok lah. Saya kalau boleh kita tingkatkan lagi banyak NGO kita keluar bandar untuk saya tahu arifkan lagi pasal kanser untuk di peringkat sebab cancer is not very easy untuk saya tahu benda ya. Jadi OSP kita kembangkan lagi untuk di luar bandar juga sebenarnya. Bukan setakat di bandar sahajalah sebenarnya. Mungkin dari segi saringan percuma mungkin untuk orang-orang yang kurang berkemampuan yang mungkin lebih agak membantulah. And for NGO kami rasa mungkin dari segi charity event sedikit sebanyak mungkin membantu untuk orang ramai lebih aware dengan adanya penyakit kanser. Pada Ahad, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah mendedahkan kes kanser baharu di Sarawak meningkat kepada 2,619 pada 2022 berbanding 2,114 pada 2021. Pada tahun 2021 dan 2022, kanser paru-paru dan payudara mencatatkan bilangan yang tertinggi di Hospital Umum Sarawak. Kanser paru-paru mencatatkan jumlah sebanyak 363 kes pada tahun 2021 dan 469 pada tahun berikutnya, manakala kanser payudara pula mencatatkan jumlah sebanyak 283 pada tahun 2021 dan 348 pada tahun 2022.
Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, lebih daripada 1/3 daripada kes kanser boleh dicegah, manakala 1/3 lagi boleh disembuhkan jika dikesan awal dan dirawat dengan betul. Tema bagi Hari Kanser Sedunia pada tahun 2022 sehingga 2024 ialah rapatkan jurang penjagaan kanser atau Close the Care Gap, di mana bertujuan merapatkan jurang agar pesakit kanser menerima penjagaan dan rawatan diperlukan secara saksama. Sarawak berpotensi menjadi hub kepada artis seni Borneo melebarkan sayap dalam usaha mengangkat industri seni dan kreatif di Bumi Kenyalang. Pensyarah Program Pengurusan Seni Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Badrul Hisham Muhammad Tahir berharap pihak berkaitan akan memberi perhatian khusus terhadap bakat seni anak tempatan untuk dibawa ke peringkat lebih tinggi. Mengakui ramai anak seni Sarawak dan Sabah mencipta nama di Semenanjung, beliau berpandangan sekiranya peluang dan ruang terbuka luas di tempat sendiri, tidak mustahil mereka mampu mengembangkan karier di tanah kelahiran. Jadi saya rasa amat malang jika negeri Sarawak tidak mempunyai cukup infrastruktur untuk kita cater graduan-graduan ini. Jadi saya rasa ini tiba masanya. Ini merupakan satu pilot exhibition walaupun kecil tapi mempunyai drive yang sangat besar di peringkat negeri bahawa sudah tiba masanya Sarawak untuk lead Borneo dalam Biennale Borneo ataupun Festival Kesenian Borneo khususnya. Justeru beliau berharap kerajaan dapat menyediakan platform seperti menubuhkan sebuah pusat untuk penggiat seni berkarya seperti Balai Seni Lukis Negara di Kuala Lumpur. Beliau ditemui media pada pameran Sak Art di Galeri Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif FSGK UNIMAS baru-baru ini. Pameran Sak Art yang dianjurkan pelajar tahun 2 Program Pengurusan Seni merupakan festival tahunan fakulti sejak 2018 melibatkan penyertaan pelbagai artis seni di seluruh dunia. Dianjurkan sempena Fakafest 2023 yang berlangsung dari 27 Januari hingga 10 Februari 2023, pameran tersebut berjaya menghimpunkan seramai 34 pelukis dari Sak Art Kalimantan Barat dan Sarawak dengan kerjasama Galeri Saradais. Tangisan bayi pada pukul 6 petang membawa kepada penemuan seorang bayi lelaki yang masih bertali pusat di bawah pangkin di tepi sebuah rumah tingkat bawah Perumahan Kondo Rakyat Kuala Ibai, Kuala Terengganu. Bayi yang dianggarkan berusia antara 5 hingga 7 hari itu ditinggalkan hanya dipakaikan lampin pakai buang dan dibalut dengan kain pelikat. Saksi mendakwa pada awalnya dia tidak mengendahkan tangisan bayi itu kerana menyangka ia datang dari rumah jiran. Lepas tu saya ingat ke rumah sebelah. Lepas tu saya masuk dalam rumah mula. Lepas tu mak tu pergi dapur, dia kata bunyi baby nangis kau keluar. Lepas tu saya keluar tengok ada baby bawah kursi tu. Itulah dalam keadaan dia pakai paper saja. Dengan kain plekat kemungkinan dia duduk atas kursi, jatuh bawah. Sebab masa saya pergi tu kain plekat tu duduk atas, jadi jatuh bawah. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu SCP Abdul Rahim Maddin ketika dihubungi mengesahkan kejadian dan meminta orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan penemuan bayi itu supaya menghubungi balai polis terdekat untuk membantu siasatan. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 317 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran bayi dengan niat membuang bayi berkenaan. Kegiatan haram pemindahan gas petroleum cecair LPG di sebuah stor di Kampung Bemban, Mambau Negeri Sembilan terbongkar selepas diserbu pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN pada Ahad. Pengarah KPDN Negeri Sembilan Muhammad Zahir Mazlan berkata, dalam serbuan pada pukul 10.50 malam itu, pasukan penguat kuasa menemui sejumlah 24 tong gas LPG 50 kg yang berisi. Turut ditemui 39 tong LPG 50 kg yang kosong untuk kegunaan industri, manakala sebanyak 114 tong LPG 14 kg yang kosong untuk kegunaan domestik berada di stor berkenaan.
Pemeriksaan lanjut mendapati stor berkenaan disyaki digunakan sebagai tempat memindahkan gas LPG bersubsidi ke dalam tong gas LPG untuk kegunaan industri berdasarkan penemuan peralatan seperti hos, mesin pam dan alat timbang. Hasil semakan juga mendapati premis berkenaan tidak mempunyai sebarang lesen atau surat kebenaran daripada pengawal bekalan bagi berurusan dengan barang kawalan gas LPG. Dalam serbuan itu, KPDN menyita kesemua tong LPG, sebuah lori serta peralatan yang digunakan untuk pemindahan gas LPG yang mana anggaran rampasan bernilai RM38,320. Antara lain, 2 lelaki warga negara Myanmar berusia antara 20 hingga 30 tahun yang merupakan pekerja di stor berkenaan turut ditahan bagi membantu siasatan. Berita utama berhenti rehat sekali lagi, nantikan selepas ini. Seramai 75 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART digerakkan ke Turki bagi membantu usaha mencari dan menyelamat SAR mangsa gempa bumi di selatan negara itu malam ini. Seramai 75 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART digerakkan ke Turki bagi membantu usaha mencari dan menyelamat SAR mangsa gempa bumi di selatan negara itu malam ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armiza Muhammad Ali dalam satu kenyataan berkata, proses penghantaran pasukan itu dibuat setelah mendapat persetujuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selain menerima pengesahan keperluan bantuan daripada kerajaan Turki. Armizan menjelaskan pasukan tersebut berlepas ke Turki menerusi penerbangan Turkish Airlines dengan membawa bersama peralatan yang akan digunakan dalam operasi SAR. Beliau memberitahu pasukan SMART menerima pengiktirafan Kumpulan Penasihat Mencari dan Menyelamat Antarabangsa atau INSARAG pada 2016 yang membolehkan pasukan itu dihantar untuk menyertai misi bencana di luar negara. Pada Isnin, gempa bumi dengan kekuatan magnitude 7.8 menggegarkan tengah Turki dan barat laut Syria. Sementara itu, Wisma Putra mengesahkan tiada laporan mengenai rakyat Malaysia terlibat bencana itu setakat ini. Dalam satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Ankara dan Konsulat Jeneral di Istanbul kini sedang berhubung dengan pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan maklumat terkini. Kedutaan Besar Malaysia di Ankara boleh dihubungi melalui talian seperti yang tertera. Dalam pada itu, lebih daripada 500 nyawa dilaporkan terkorban dan ribuan lagi cedera dalam kejadian gempa bumi besar berukuran 7.8 magnitude yang melanda tengah Turki dan barat laut Syria pada awal pagi Isnin. Naib Presiden Turki Fuat Oktay memaklumkan sekurang-kurangnya 284 orang terbunuh manakala 2,323 yang lain cedera serta 1,710 bangunan musnah di negara itu setakat ini. Pihak berkuasa pengurusan bencana dan kecemasan Turki memaklumkan gempa bumi itu berlaku pada 4.17 pagi waktu tempatan disusuli 78 gegaran susulan. Di Syria pula sekurang-kurangnya 237 orang terbunuh manakala 639 yang lain cedera. Gegaran kuat turut dilaporkan melanda wilayah Idlib, Aleppo, Hama, Latakia dan Raqqa. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. Anda boleh juga dapatkan perkembangan terkini secara dalam talian di laman web TVS www.tvstv.my dan juga semua platform media sosial TVS untuk siaran berita semasa, hiburan dan variasi tanpa henti. Terima kasih kerana menonton. TVS menginspirasi duniamu. Saya Salasiah Safian. Salam hormat dan selamat malam.
Hai Hang Jebat, turunlah engkau ke bawah ni jika engkau anak-anak jantan. Turun sekarang, Hang Jebat. Kau buat apa tu setan? Orang itu bila sampaikan skrip tu kena muka, kena jadi gagah. Macam tu kan. Jadi kalau nak tahu ni sebenarnya Zek, esok di Sejahtera Asia kita ada topik. Topik data dan kejayaan edisi Selasa hanya di Sejahtera Asia 7.45 pagi di TVS Raya 1 Astro dan My TV. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Hei, Hang Jebat, dia macam tu. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi.